Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Pertamanya syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan taufik dan hidayah Allah, kita pada tengah hari ini, Sayyidul Ayyam, wajib ke atas semua umat Islam menunaikan salat fardu Jumaat. InsyaAllah, sebelum daripada kita menunaikan salat fardu Jumaat pada kali ini dan hari ini, terlebih dahulu amat ingin maklumkan kepada semua ahli Jumaat pada sesi kali ini berkaitan dengan kuliah sebelum Jumaat. Hari ini kita akan mengetahui berkenaan dengan satu tajuk, iaitu berkenaan dengan wakaf. Oleh kerana kita bulan ini merupakan dinamakan bulan wakaf, bulan wakaf Mai. Jadi masjid seluruh negeri Kelantan akan mengadakan siri-siri penerangan berkenaan dengan wakaf, dengan wakaf. Amo terus pergi kepada tajuk berkenaan dengan kepentingan berwakaf dalam Islam. Yang mana kita tahu apabila kita meninggal dunia, yang kita beri itulah yang kita dapat. Manakala yang kita simpan untuk kita tu belum tentu. Salah satu yang ada dalam Islam sebagai pemberian kepada orang lain daripada pihak kita, iaitu disebut sebagai wakaf. Jadi muslimin, para jemaah yang dirahmati Allah Ta'ala, selaras dengan perkembangan zaman, masa, wakaf pada hari ini berkembang dengan begitu memperangsangkan. Dan jenis-jenis wakaf pada hari ini pun banyak jenis. Kalau dulu kita tahu wakaf kak, wakaf kapek, wakaf sebuah masjid abai-abai. Nak ada orang nak buat masjid, abai-abai pun nak wakaf lah, daripada duit abai-abai wakaf kapek. Lepas tu kapek tu tak boleh nak cabut dalam maruh ke abai-abai dah. Kalau cabut, biar buruk pun tak boleh cabut. Jadi selaras dengan perkembangan zaman, hukum tu dia berkembang. Macam-macam wakaf ada, sehingga nama wakafnya wakaf tunai. Dulu mana ada, kita tak dengar lagi wakaf tunai kan. Jadi pada tengah hari ini, wakaf itu ada dalam syarak sebenarnya. Wakaf itu ada dalam Islam yang disyarakkan, yang telah disyarakkan. Dalilnya sebagaimana tersebut dalam surah Al-Baqarah ayat 261. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah. Allah Ta'ala buat perumpamaan. Umpama orang-orang yang berinfak. Di situ masuklah berwakaf. Nafkah mereka itu membelanjakan harta mereka fi sabilillah, di jalan Allah. Sebut kata jalan Allah ni luah lah. Sangat-sangat luah. Apa kata jalan Allah? Setengah ulama mentafsirkan setiap harta kita letak ke atas benda yang baik, itu jalan Allah. Yang mana kita tahu bila sebut kata harta wakaf ini, harta insya-Allah digunakan totalinya kepada orang Islam. Dia ada sedikit perbezaan dengan Baitul Mal. Baitul Mal biasa kepada Islam dan non-Muslim. Tetapi sebut kata wakaf biasa kepada Islam. Jadi seperti apa? Kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah.
Wallahu yudha'ifu liman yasha' wallahu wasi'un alim. Orang yang belanja di jalan Allah ni seperti umpama kata sebiji benih dia tanam, maka benih tadi tumbuh 7 takah. Satu biji benih pohon, tubik pohon tadi ada 7 tangkai. Setiap tangkai itu pula mengandungi 100 biji. Jadi kalau 7 takar 7 biji. Gitu. 7 takar 700 biji. Setiap tangkai ada 7 tangkai, setiap tangkai 100 biji. 100, maka 7 tangkai 700. Lalu Allahu yudha'ifu liman yasha. Allah melipat gandakan kepada siapa yang hendak. Wallahu wasi'un alim. Allah Ta'ala maha luas, maha mengetahui. Maha luas rahmat kurniaan Allah Ta'ala, dan Allah Ta'ala mengetahui siapa yang belanjakan. Nak bagi tahu sini perumpamaan saja di sini Allah Ta'ala sebut. Bukan 700 itu. Bukan yudha'ifu liman yasha. Berlipat-lipat kali ganda. Yakinlah mana-mana orang yang berwakaf, totally tak tahu berapa. Tetapi sipirnya nak suruh Allah Ta'ala, nak suruh kita mudah nampak, umpama saja Allah Ta'ala buat begitu. Tetapi sebenarnya pahala di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala pahala yang berlipat kali ganda. Baik. Seterusnya, dalam masa yang terbatas ini kita tahu setiap anak Adam bila mati saja inqata'a amaluhu, terpotong, terputus. Terputus selalu inqata'a. Mati je, cabut nyawa je, nyawa duduk di gara-gara, maka amalan terputus kecuali 3 kali kita dengar berlaku. Yang pertama, sadaqatin jariyah, min salas sadaqatin jariyah. Salah satu daripada sedekah jariah apa dia? Berwakaf. Kita wakafkan. InsyaAllah pahala kita mengalir. Jariah ini seperti air. Air yang mengalir, yang panggil nahrun jari. Air yang mengalir. Mana-mana orang yang berwakaf, maka hatta sehingga wakaf tunai sekalipun dia bagi duit. Dia tak tahu orang tu orang lain buat gapo ke duit dia. Dah, rupa-rupanya buat madrasah, buat balasa, buat sekolah dan sebagainya, tetapi dia tak tahu di mana. Masya-Allah tabarakallah, maka mengalir. Kita tahu berlaku apabila kita mati ni, tak sedah benda lain, nak pahala. Nak pahala dalam kubur. Arwahnya hidup, roh-roh tak mati. Antara benda yang dikecualikan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala matinya dia, ialah roh. Jasad saja hancur, tetapi roh tak hancur. Roh akan ditempatkan satu tempat. Orang-orang yang baik, orang-orang yang berwakaf di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala, maka roh mereka duduk di mana Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran, fi illiyin. Di tempat makam yang tinggi. Di mana mudah cerita kat di syurga lah insyaAllah. Tetapi orang-orang yang tak baik, sijin, fi sijin. Dalam surah Al-Mutaffifin Allah Ta'ala sebut fi sijin. Di tempat yang tak baik, rekah ceritanya adalah duduk di neraka, na'udzubillah min zalik. Baik, seterusnya perlu yang kita perlu faham lagi sebenarnya bulan wakaf ini kalau kita tengok jenis wakaf lah secara umumnya dia ada 2 jenis. Satu dipanggil jenis wakaf am. Yang kedua jenisnya wakaf khas. Jadi kita boleh pilih. Kita boleh pilih jenis nak wakaf am ke nak wakaf khas. Tak jadi masalah, hak penting insya-Allah kita berwakaf. Kadang-kadang kita tak ada duit banyak, tetapi kita ada tanah, wakaf tanah. Kadang-kadang kita tak ada duit sangat, tetapi kita ada harta lain. Mah 30 kilo rumah abang-abang duduk susuk celah bata. Builah sekilo. Sekilo cukup dah. Ada lagi 29 kilo. Jadi banyaklah kita ni boleh berwakaf. Dan alhamdulillah institusi yang menjaga, mengawal, melabur wakaf ini dan mengembangkan wakaf ini tidak lain dan tidak bukan adalah mempunyai satu jabatan Majlis Agama. Di Jabatan Majlis Agama Islam Kelantan ni, dia ada beberapa bahagian. Salah satu daripada bahagian tadi dia panggil bahagian Baitul Mal. Dia ada ketua dia. Bos dia situ dia panggil KPB, Ketua Pegawai Baitul Mal. Di bawah Baitul Mal itu adanya pegawai-pegawai, adanya
Ada unit-unit itu diketuai oleh pegawai-pegawai. Dan di bawah itu, bawah Baitul Mal, nombor satu sekali, dia ada pegawai wakaf. Dia ada wakaf. Wakaf ni besar di MAI. Dan kalau kita tengok, terutama sekali orang-orang dulu, tanah mereka wakaf. Kalau para jemaah pergi ke Panji, Kompleks Islam Jubilee Perak tu, kiri kanan tu, ya tempat kita, orang haji nak, istilah bagi orang naik haji situ tu, pelepasan haji tu, itu tanah wakaf. Tanah wakaf. Jadi seterusnya fungsi wakaf, fungsi unit wakaf tadi. Dia ada 8 semua. Satu berkenaan dengan dia akan mengurus berkenaan dengan pendaftaran tanah wakaf. Apabila kita nak wakaf, pergi ke MAI, insya-Allah MAI akan tunjuk ajar dan insya-Allah harta kita tu selamat insya-Allah. Digazet. Maknanya secara legally buat. Ada hitam putih orang panggil. Istilah orang kampung panggil hitam putih lah. Legally ni hitam putih. Tidak main cap mulut dah. Cap mulut jangan adik-beradik pun balas putus silaturahim. Ayah ni kat wakaf tu kat. Bila mati ayah, anaknya lebar belakang dak, tak boleh tengok dengan tanah. Tak ada. Ya tatuk kahwin bui mulut je, bui mulut. Ya Allah dah tu bui mulut. Jadi nak ayatnya MAI buat secara teratur, tergali, dan kedua pengurusan berkenaan sewa tanah wakaf di seluruh negeri Kelantan, unit wakaf yang mengurus, dan yang ketiga sewaan premis dia panggil kedai-kedai. Kalau nak tahu nak mudah je nak tahu kedai ni hak wakaf tak wakaf, dia ada logo MAI. Kalau di Tanah Merah ni ada logo MAI jelah tu. Premis yang diwakafkan. Ada logo MAI. Dan juga biasa gak hok ada logo MAI ni gak kedai paling murah sewa. Tapi tu tak bayar belana, tungguk. Ratus-ribu tungguk. Tungguk tadi toke-toke saja juga dah pening kepala MAI nak buat lagu mana. Nak buat tindakan undang-undang secara drastik ke gapo, takut memberi kesan kepada MAI. Muka MAI ni dia bagi jabatan kebajikan. Jadi itulah. Naknya MAI ini nak menolong masyarakat, terutama sekali golongan asnaf. Dan juga dia urus penguasaan tanah dan juga berkenaan dengan pengagihan wakaf itu sendiri. Munafaat wakaf. Macam di Kompleks Islam Jubilee Perak tu, dia panggil wakaf apa? Wakaf munafaat. Anak cucu dia bagi. Boleh, anak cucu boleh munafaat juga. Ikut kepada pewakaf tadi. Pewakaf tadi dia nak buat pattern lagu mana? Dah, pattern tak ada munafaat kerana cucu kau, pattern ada munafaat kerana cucu, tak ada masalah. Dah, contoh kata abang awal semacam ni no. Abang awal ada duit 5 juta. Wak bagus ni. Sewa, mak pun sewa. Abang awal kata, oleh kerana anak-anak ni sking belakang ni deh. Bui lah 1,000 sebulan ke anak muka sewa tu mahal lagi ataupun 100 rial sebulan. Mak boleh urus, tak ada masalah. Tak ada masalah insya-Allah. Ataupun dan seterusnya fungsi unit wakaf lagi berkenaan dengan pelbagai kaedah penerimaan lah, kutipan dan sebagainya. Dan seterusnya kita di MAI unit wakaf itu dia ada flow-flow untuk kita nak wakaf. Jadi insya-Allah kita ikut saja tu, senang saja, tidak payah. Dan seterusnya saya rekap pada tengah hari ini amun nak nyatakan lagi berkenaan dengan pengurusan sewaan tanah wakaf pun MAI urus. Jadi mana-mana ahli jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala nak sewa premis ke, nak sewa tanah ke untuk tapak kediaman pun boleh, nak sewa tanah untuk buat kita kata nak tanam musaking Tanah Merah sewa musaking di Bandar Musangking. Masya-Allah tabarakallah, mau mari Tanah Merah ni sejak dia urus ni tak tahu berapa kali dah masih makan musaking Allah. Sani nak turun, sani makan 2-3 ulah. Jadi dah boleh juga nak sewa tanah untuk pertanian dia bagi. Untuk petani kalau sebelah bandar apa ni, kadang apa semua tu dia tersawah padi. Ada. Dan seterusnya berkenaan dengan wakaf tunai. Wakaf yang baru diperkenalkan lah. Kita pun sebelum ni mungkin ada lagi hak tak dengar ataupun baru dengar ataupun tak faham. Jadi di bawah wakaf tunai itu dia ada beberapa jenis wakaf tunai tadi.
Ada beberapa tawaran di bawah jenis wakaf tunai. Jadi ada 4. Satu, pertama berkenaan dengan wakaf tunai am dia bagi. Yang kedua berkenaan dengan wakaf tunai pondok bunuh payung. Orang kata tengok comel lah ni dia buat tu. Itu wakaf tunai untuk pondok bunuh payung dia bagi. Dan juga yang ketiga dia ada wakaf tunai kesihatan. Untuk kesihatan. Marilah sana juga. Dan juga ada wakaf tunai untuk pendidikan. Jadi kita boleh salur juga. Sini biasa wakaf tunai ni kita salur duit lah. Kita sedekah duit. Tetapi kepada untuk kita nak wakaf. Bukan kata duit untuk macam kita masuk dalam tabung air, tidak. Dia akan waktu bit resit dan sebagainya, nama kita dan IC kita dan sebagainya. Dan juga kalau kita tengok, Masya Allah, Tabarakallah, program wakaf tunai ini berjalan dengan rancak lah. Macam untuk kesihatannya, dia wakafkan dalam bentuk mesin ultrasound. Banyak lagi lah beberapa perkara berkaitan dengan kesihatan. Pihak kesihatan sangat mengetahui. Contoh kata, kalau berkenaan dengan satu jenis peralatan ni, contoh kata sebagaimana telah berlaku di klinik kesihatan Sungai Penang Topak, sebanyak 100,000 disumbangkan alat tadi, beli alat tadi untuk diwakafkan di klinik ke klinik iaitu kesihatan Sungai Penang. Dan juga ada orang wakaf jenis peralatan kesihatan yang lain, macam apa tu dia panggil ni, mesin apa tu dia panggil, mesin oksigen. Mesin oksigen. Masya Allah, Tabarakallah, kita ni tak ada oksigen, tak boleh mari jemaah, kita kubur lah kita belakang ni. Jadi oksigen ni mahal. Dan mesin mesin oksigen itu mahal. Kita kalau biasa-biasa tak boleh beli. Dan juga ada jenis wakaf-wakaf tanduk air di belah-belah hulu ni lah. Macam di Batu Mangkebat, tempat Ambo sendiri. Ada projek wakaf tanduk air yang melibatkan kos 144,000 lebih. Benda ni projek besar dan dipantau oleh MAIK. MAIK ini bila dia bagi projek, contoh-contoh projek wakaf ni dia pantau. Dia tidak lepas gitu, pantau melalui DO, pantau melalui penghulu penggawa dan sebagainya, dan pantau melalui email. Dan ada juga projek wakaf konkret Jati Penumpang di Kuala Kerai. Di itulah dia panggil apa tu? So, Tangga Bradley, dia panggil Tangga Bradley tu, di Kuala Kerai. Dan juga wakaf tahfiz Sulaimaniah Tumpak 19,000 jumlah wakaf kenderaan kepada Madrasah Ad-Diniyah Al-Bakriyah Pasir Tumbuh. Dan Pondok Betahili, tahfiz sains baca kenderaan sebanyak 419,000 lebih tak kurang. Jadi banyak. Ini Masya Allah, Tabarakallah, mana-mana insan yang beriman yang telah mewakafkan ini, walaupun dia bagi duit orang lain beli kereta, tak ada masalah. Percayalah kepada Majlis Agama Islam Kelantan kerana mengurus dengan tulus, insya-Allah. Amanah menyeru kepada para jemaah sekalian yang hadir pada hari ini, merupakan ejen kepada yang tak hadir, boleh war-warkan berkenaan dengan wakaf. Insya-Allah kita umat Islam ni apabila kukuh dua perkara, kukuhlah Islamnya dari sudut ekonomi. Pertama sekali kukuhnya Baitul Mal. 3 perkara. Pertama kukuhnya zakat. Kukuh zakat, insya-Allah Islam boleh maju. Orang Islam ni stronger dia bagi. Akan stronger. Kuat. Yang kedua, kukuh Baitul Mal. Baitul Mal. Yang ketiga, kukuh wakaf. 3 ni berjalan seiring sekata, insya-Allah kita boleh duduk berdiri sama tinggi, duduk sama tengah dengan orang yang kuatnya ekonomi, iaitu disebut sebagai non-Muslim. Dan Alhamdulillah semenjak MAIK memperkenalkan wakaf ini dan berjalan dengan lancar, dan banyaklah juga MAIK buat untuk kebajikan masyarakat, termasuk sebagaimana Amos sebut benda-benda yang Amos sebut tadilah, berkaitan dengan kesihatan dan berkaitan dengan infra, berkaitan dengan infra dan sebagainya, untuk manfaat khususnya seluruh rakyat negeri Kelantan.
Jadi itu sajalah berkenaan dengan disebut sebagai taklimah lah pada pagi ini, tengah hari ini, taklimah rekas atau kuliah rekas berkenaan dengan wakaf. Untuk lanjut lagi boleh panjang lebar kepada pihak mahir insya-Allah.